Okey, Assalamualaikum. Untuk kelas minggu ni kita akan belajar tentang kuantiti fizik 1.3. Okey, ini adalah gambar cikgu lah. Siapa yang tak pernah jumpa, okey, ini adalah cikgu kamu. Okey, so untuk kriteria kejayaan untuk kelas kita kali-kali ini ialah yang pertama adalah untuk mengenal pasti dan menggunakan unit yang berbeza. Okey, yang kedua adalah untuk mengenal pasti maksud simbol dan nilai simbol. Yang ketiga, menukar unit kuantiti. Yang keempat, mewajarkan kepentingan penggunaan unit SI dalam kehidupan. Okey, ada 5 kuantiti asas yang perlu awak ingat, iaitu panjang, masa, jisim, suhu serta arus elektrik. Okey, ini sila ingat dan ini awak dah belajar di sekolah rendah. Okay, seterusnya, untuk keseragaman penggunaan seluruh dunia, maka unit SI ini telah dicipta supaya tiada perbezaan ukuran. Okay, dan kalau awak tengok, ini adalah jadual kuantiti asas yang mana tadi ada 5 kuantiti asas tadi, ada unit SI tersendiri. Contohnya panjang adalah meter dan simbol bagi meter adalah M kecil. Bagi jisim, simbolnya unit SI adalah kilogram dan simbolnya adalah kg, huruf kecil. Okay, manakala masa, saat, huruf S kecil, suhu Kelvin bukan Celsius. Okay, suhu adalah Kelvin yang mana K-nya adalah besar, arus elektrik adalah ampere, A-nya adalah besar. Okay. Sekarang ini cuba buat dekat rumah, ada 3 objek, ambil 3 objek. Yang mana awak kena fikir apakah kuantiti fizik bagi setiap objek. Okay, sebagai contoh, ceret elektrik. Ceret elektrik merupakan saya gunakan suhu panas dia. So saya menggunakan unit SI adalah Kelvin supaya Kelvin boleh menyukat suhu ceret tadi. Okay. Okay, ini adalah nilai imbuhan dan simbol untuk nilai kuantiti fizik. Kita ada giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano. Kuantiti fizik tadi kan ada 5 iaitu panjang, jisim, masa, suhu serta arus elektrik. Jadi panjang tadi meter, jisim adalah gram, okay? Masa adalah saat, suhu adalah Kelvin dan arus elektrik adalah ampere. Jadi perkataan imbuhan ini contohnya gigameter, megameter, kilometer, desimeter, sentimeter dan sebagainya. Begitu juga dengan nanoampere, microampere, miliampere. So ini adalah dia punya imbuhan. Okay, nilai dia adalah bergantung kepada sifar. Contohnya, kita tengok giga. Dekat sini giga ada 9 sifar. 9 sifar ini adalah 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, 10 juta, 100 juta, bilion. Okay, bilion ini bentuk piawainya adalah 10 kuasa 9. Kuasa 9. Yang kecil ini dipanggil kuasa 6, kuasa 3, kuasa negatif 1. Kalau ada negatif bermaksud mesti ada perpuluhan di hadapan. Kuasa negatif 10, kuasa negatif 3, kuasa negatif 6 dan kuasa negatif 9. Manakala simbolnya pula ini adalah giga, G besar, M besar mega, kalau M kecil meter, tapi M besar adalah mega, kilo, desi, senti, mili, mikro ataupun sebutannya adalah mu, mikro dan nano. Okey, seterusnya, pertukaran unit jisim. Kalau awak tengok kat sini, nak tukarkan kilogram kepada gram perlu darab dengan 1000 dan kalau nak tukarkan gram kepada kilogram perlu bahagi 1000. Sebagai contoh, 1.9 kilo nak tukar kepada gram, kilo nak tukar kepada gram, so perlu darab. So that's why contoh di sini 1.9 darab 1000, awak akan dapat 1900 gram. Untuk yang kedua, gram, gram kepada kilogram. Jadi kita guna bahagi. Sebab itu 8,200 bahagi 1000 awak dapat 8.2 kilogram.
Okey, seterusnya untuk pertukaran unit panjang pula. Okey, panjang ni lebih banyak. Kita ada kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Antara banyak-banyak di sini, hanya yang depan ini saja yang darab dengan dan bahagi 1000. Yang lain semuanya nilai 10. Okey, sebagai contoh 80 meter. Okey, ini adalah meter. Meter kepada sentimeter. Mana sentimeter? Okey, di sini adalah sentimeter. So meter kepada sentimeter. Salah. Okey. Bila kepada sentimeter, anak panah ke sini, so kita perlu darab. Darab berapa ni? Okey, so awak sepatutnya 80. Mula-mula darab dengan 10. Kemudian darab lagi dengan 10. Okey, sebagai short form 80 darab 100 lah, dapat 8000 cm. Okey, untuk yang kedua, 600 cm ini adalah sentimeter kepada meter. Oh, ke sini pula anak panahnya. Jadi 600 bahagi 10 bahagi 10. Okey, awak akan dapat 6 meter. Okey, tengok dia punya anak panah dan awak kena darab atau bahagi yang mana berada dalam lingkungan anak panah. Okey, seterusnya adalah pertukaran unit masa. Masa jam kepada minit adalah 60, minit kepada saat adalah 60. Okey, dan cuba tengok 7 minit di sini adalah minit kepada saat. So 7 akan darab dengan 60 akan dapat 420. Begitu juga daripada saat kepada jam, jauh sikit. Okey, dekat sini 450 bahagi dengan 60 sebab anak panah ke sana dan bahagi lagi 60 awak dapat 0.125 jam. Okey, sebagai aktiviti di rumah, cuba buat ukur meja makan anda menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan ni boleh refer buku teks, muka surat 100 muka surat 17. Okey. Yang mana lepas awak ukur meja makan tu, minta ibu atau ayah atau abang atau kakak atau adik menggunakan kaedah yang sama jengkal tangan dan cuba tengok. Okey, let's say ini adalah panjang meja makan awak. Cuba awak buat, adakah ukuran yang awak dapat ni sama dengan mak ayah awak? Kalau sama, nanti respon pada saya sama. Kalau tak sama, nanti pun respon pada saya tak sama. Okey, so itu saja kelas kita pada minggu ini. Terima kasih semua.